pelajar pasca siswaza yang ada bersama saya. Tidak lupa juga kepada penyelia ya. Oke. Penyelianya yang handsome ya, Profesor Madya Dr. Muhammad Khairuddin. Dia alhamdulillah kita dapat bertemu pada petang ini. Untuk satu lagi sesi pembentangan proposal, kita harapkan lebih ramai lagi lah yang akan bentang. So saya tidak akan melengahkan masa lagi. Jadi nanti Saudara Mustal akan membentang tajuk kajian beliau dan juga secara umumnya pembentangan proposal itu antara semua chapter dengan sesi soal jawabnya selepas itu. Jadi untuk pembentangan ini saya bagi masa kalau boleh lah kan kita ringkaskan saja sebab kami pun sudah membaca. Yang paling penting adalah review itu ya. Nanti kita akan bagi review yang secara bertulis juga. Jadi saya harap nanti Saudara Mustal dapat membentang dalam lebih kurang 30 minit kah macam gitu. Lagi cepat lagi bagus Mustal. Jadi okey, Saudara Mustal sihat di sana? Alhamdulillah. Kurang sikit kena COVID, doktor. Iyalah, ada gelangmu? Petang ni, lepas bentang ni ke stadium untuk pasang gelang. Okey, tapi mudah-mudahan yang tidak ada apa-apa lah bahkan. Ya, no? InsyaAllah. Sedikit simptom saja, doktor. Okey. Simptom manja-manja apa itu? Okey, baik, silakan Saudara Mustal. Okey, semoga pembentangannya dipermudahkan. Okey, silakan. Terima kasih, doktor. Saya share slide. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Terima kasih kepada Rustia yang dihormati panel pemeriksa, Profesor Madya, Dr. Sufi Abdullah dan Dr. Rusli bin Talib, dan penyelia saya Profesor Madya Dr. Muhammad Khairuddin Abdullah, tuan-tuan dan puan-puan seterusnya rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Mustal bin Mahmud akan membentangkan proposal kajian saya bertajuk Pengaruh Kepimpinan Distributif, Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Kreativiti Pengajar terhadap Kelestarian Pendidikan Latihan Teknikal dan Vocational. Terdapat 10 perkara dalam kandungan pembentangan saya pada petang ini, iaitu bermula dengan pengenalan sehingga kepada dapatan analisis kajian ringkis. Pembangunan pendidikan lestari atau dikenali sebagai Education for Sustainable Development ESD merupakan pendekatan baru bertujuan untuk mengorientasikan elemen-elemen dan nilai-nilai yang wujud dalam prinsip atau tunggak kelestarian untuk diterapkan ke semua aspek pembelajaran bagi menggalakkan perubahan dalam tingkah laku masyarakat ke arah lebih lestari dan adil. Berdasarkan deklarasi UNESCO 2005, Dekad Pendidikan untuk Pembangunan Lestari atau Decade for Education for Sustainable Development sebagai platform global yang bertujuan untuk menerapkan konsep kelestarian dalam semua bidang pembelajaran. Semua peringkat pendidikan di seluruh dunia akan berusaha ke arah membuat perubahan dalam kurikulum untuk mencerminkan konsep kelestarian dalam program PLTV. Berdasarkan laporan EPU 2015, di Malaysia, konsep kelestarian pembangunan telah mulai diperkenalkan dalam rancangan Malaysia ke-7. Transformasi pendidikan latihan teknikal dan vocational adalah usaha untuk merekayasa sistem pendidikan vocational sedia ada sehingga terbina satu sistem pendidikan vocational baru yang lestari dan dapat menyumbang kepada agenda transformasi Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi. Seterusnya adalah latar belakang kajian saya. Berdasarkan kepada surutan literatur dan laporan-laporan yang diterbitkan, didapati bahawa terdapat beberapa isu dalam kelestarian PLTV di negara ini, khususnya di institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia. Antara isu yang sering dibangkitkan dalam kelestarian PLTV adalah isu kepemimpinan, komitmen, kompetensi dan kreativiti pengajar PLTV. Ini kerana untuk mencapai matlamat kelestarian bukannya satu perkara yang mudah, kerana konsep kelestarian itu adalah istilah yang sukar difahami dan terlalu subjektif serta memerlukan perubahan dalam sikap manusia dan perilaku dalam kehidupan peribadi, komuniti dan di tempat kerja. Isu pertama yang ingin saya kupas pada petang ini ialah isu kepimpinan dalam kalangan pengajar PLTV. Menurut Ashikin et al. 2019, Jason et al. 2010,
Isu utama pengurusan di institusi PLTV adalah berkait dengan matlamat yang hendak dicapai, seperti modal insan yang berketerampilan, masih lagi kabur dan sukar untuk ditarifkan dengan jelas. Aziza 2012 berpendapat bahawa kepelbagaian isu yang berlaku dalam institusi PLTV telah menuntut kepada kepimpinan organisasi tahap tinggi dalam memainkan peranan penting melalui pengurusan persekitaran bagi menyelesaikan isu dan masalah secara efektif. Einstein and Grow 2011, Harris 2013, Marimoto 2021 menyatakan bahawa masalah dalam organisasi berpunca daripada tahap pimpinan pengurus yang lemah dan memberi impak terhadap persekitar yang positif. Ini kerana menurut Rahim, Zuraida et al. 2016, pembangunan dan transformasi dalam agenda pendidikan telah menimbulkan kepelbagaian dimensi yang membawa kepada perbezaan pendapat, kepentingan dan kepercayaan. Tambah Plan Haley 2010, mereka mendapati bahawa ramai pengajar bertindak secara persendirian, tidak berkolaborasi dengan pengajar-pengajar lain di institusi serta masih mengamalkan kaedah pengajaran tradisional. Suslina dan Jamaluddin 2016 juga mendapati bahawa pengajar-pengajar kurang berkongsi ilmu dan berbincang tentang peningkatan kemahiran mereka di institusi. Seterusnya adalah isu kedua, iaitu komitmen pengajar PLTV. Berdasarkan kepada laporan ESPAPL, Jabatan Tenaga Manusia yang telah dibentangkan dalam mesyuarat kajian semula pengurusan pada tahun 2016 sehingga 2020, didapati setiap tahun sebanyak lebih 10% pengajar, iaitu seramai 1,142 pengajar mendapat skor di bawah 3.0, iaitu kurang memuaskan. Antara isu yang dilaporkan adalah seperti pengajar tidak menyediakan lesson plan, ketidakberadaan dalam kelas masa PDP, kerap bercuti YL dan sebagainya. Isu-isu komitmen dalam kalangan pengajar PLTV di LGTM ini telah memberi kesan yang besar terhadap keberkesanan pelaksanaan transformasi PLTV ke arah pembangunan pendidikan lestari di LGTM. Ini kerana tanggungjawab pengajar PLTV seperti menyediakan kurikulum yang lengkap, bahan pengajaran dan pembelajaran WIM yang baik, serta penyampaian PDP yang berkesan tidak dapat dilaksanakan. Menurut Habib Matsum dan Syekh Muhammad Ali 2011, untuk mengubah dan mengajarkan paradigma seorang pengajar yang sudah selesa dengan rutin mereka sekian lama bukanlah satu perkara yang mudah, kerana mereka akan mempersoalkan di manakah otonomi mereka sebagai seorang pengajar. Menurut LO et al. 2010, kepuasan yang rendah terhadap tugas dalam kalangan pengajar dilihat semakin kritikal, yang mana ianya berpunca daripada pelbagai aspek, terutamanya pertambahan tugas yang dikehendaki oleh kementerian. Dan akhirnya, menurut Hasan et al. 2015, perbalahan pendapat, kurang percaya dan kurang rasa hormat sesama pengajar, kurang komunikasi efektif, pemikiran negatif sesama pengajar turut menjejaskan komitmen terhadap organisasi. Seterusnya adalah isu ketiga yang ingin saya kupas dalam latar belakang kajian ini adalah berkaitan dengan isu kompetensi pengajar PLTV. Berdasarkan laporan penilaian kompetensi pengajar melalui sistem online e-profiling GPK, didapati 19.3% tenaga pengajar LGT mendapat skor di bawah 3.0, iaitu separa kompeten bagi elemen pengetahuan vokasional dan profesional. Isu ini sangat besar kerana seorang pengajar PLTV perlu kompeten dalam mengoperasikan peralatan latihan dan mesin serta memiliki sijil profesional yang diperlukan oleh pihak industri. Berdasarkan laporan EPU 2015, pendedahan industri yang terhad dan kurang kemahiran dalam teknologi terkini merupakan faktor menyumbang kepada jurang kompetensi tenaga pengajar PLTV serta ketiadaan sistem profil data pengajar berpusat yang komprehensif turut menyumbang kepada kesukaran pengenalpastian jurang kompetensi tenaga pengajar PLTV. Menurut Sulaiman et al. 2015, dasar-dasar pendidikan yang dijalankan masih tidak dapat menghasilkan modal insan yang benar-benar dinamik untuk keperluan stakeholder. Ini kerana menurut Greenwich 2020, masalah ini berkaitan juga dengan kekurangan latihan yang bersesuaian untuk pengajar untuk kompeten dalam pekerjaan. Seiring dengan saranan Nur Hayati 2017, NK 2018 dan Akala 2021, latihan adalah sesuatu yang kritikal dan berubah-ubah dalam memastikan kejayaan atau kegagalan organisasi PLTV yang membolehkan pengajar memperoleh kecekapan yang diperlukan seiring dengan kepesatan teknologi untuk meningkatkan dan mengekalkan proses kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, menurut Wan Nuraini 2016, terdapat keraguan terhadap kredibiliti tenaga pengajar PLTV yang sepatutnya berada pada tahap piawaian bagi meletakkan profesi tersebut pada tahap yang membanggakan.
Seterusnya, isu terakhir dalam latar belakang kajian adalah isu kreativiti dalam kalangan pengajar PLTV yang sering dibangkitkan oleh beberapa pengkaji lepas dan laporan-laporan yang diselidiki yang mempersoalkan keupayaan pengajar PLTV dalam menghadapi isu dan cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran abad kini. Antaranya, menurut Ismail dan Paryono 2017, segelintir tenaga pengajar di institusi PLTV tidak dapat memahami secara saintifik dan mencari jalan penyelesaian yang sesuai dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penggunaan sumber yang tidak dilestari dan tidak dapat diaplikasikan dalam pengajaran antara punca PDP yang kurang bermakna. Selari dengan pendapat Zaki 2014 bahawa permasalahan tersebut berlaku di Malaysia kerana walaupun terdapat beberapa inisiatif daripada pengamal PLTV di organisasi pendidikan untuk mengorientasikan ESD dalam institusi PLTV, malangnya maklumat berkaitan konsep pelasiran masih tidak boleh didapati dan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Berdasarkan kepada laporan melalui sistem indikasi kompetensi online ILGTM oleh bahagian perancangan dan penyelidikan JTM 2018, didapati para pengajar kurang menerapkan unsur-unsur kreativiti dalam perancangan dan pelaksanaan PNP. Justru ini menjejaskan keberhasilan penerapan elemen lestari dalam reka bentuk kurikulum PLTV. Ini adalah pernyataan masalah kajian saya. Berdasarkan kepada isu-isu yang telah dibincangkan dalam latar belakang kajian, hasil daripada surutan literatur dan juga laporan yang telah diselidiki, maka timbul masalah dalam pelaksanaan kelestarian pembangunan pendidikan di institusi PLTV, khususnya di ILJTM yang menjadi fokus kajian penyelidik. Antara masalah utama dalam pelaksanaan kelestarian program PLTV di LJTM, kesan daripada isu-isu tersebut adalah yang pertamanya, reka bentuk kurikulum LJTM yang tidak lestari. Prasarana latihan LJTM yang tidak dapat menyokong ke arah pembangunan pendidikan lestari. Yang ketiga, kurangnya hubungan industri dalam kalangan pengajar. Yang keempat, perancangan pembangunan kaki tangan. Dan yang kelima, jaminan kualiti dan pengiktirafan kepada tenaga mahir dan separuh mahir yang dikeluarkan oleh JTM. Masalah pertama kelestarian PLTV adalah reka bentuk kurikulum lestari. Menurut United Nations Economic Commission for Europe, UNECE 2006, sistem pendidikan di kebanyakan negara tidak menjalankan aktiviti pengajaran yang mengarah perhatian kepada isu-isu utama kelestarian pembangunan. Antara masalah dan kekangan pelaksanaan pendidikan untuk kelestarian pembangunan antaranya ialah kurangnya kefahaman tentang konsep kelestarian pembangunan, tidak faham akan maksud pendidikan untuk kelestarian pembangunan. Menurut Cheng 2015, Nasipolinia 2015 dan Zainal 2015, masih banyak di dalam kurikulum PLTV yang tidak seimbang di antara kedua-dua kemahiran teknikal dan nilai-nilai kelestarian. Malangnya, menurut Margarita Pavlova, Chun Lin Huang 2009, pendidikan hari ini lebih terarah kepada menyediakan pelajar untuk satu bidang kemahiran untuk pasaran kerja sahaja. Tambahan daripada Minghat et al. 2014, Zaki et al. 2014 dan Muhammad Yunus et al. 2017. Hal ini berlaku disebabkan kekaburan pembuat dasar dan para pengajar dalam menterjemahkan konsep kelestarian dalam kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mengorientasikan elemen lestari dalam institusi PLTV. Masalah yang sama berlaku di LJTM, di mana reka bentuk kurikulum LJTM tidak lestari, berpunca daripada para pengajar di LJTM yang tidak memahami konsep dan matlamat pembangunan pendidikan lestari yang digariskan oleh UNESCO. Berdasarkan laporan BKKL, bagian kualiti latihan JTM 2018, silibus dan WIM yang telah memenuhi keperluan Code of Practice for TVET program Koptipa JPK hanya sebanyak 35% sahaja. Seterusnya, masalah kedua adalah prasarana latihan yang tidak lestari di LJTM. Berdasarkan laporan EPU 2015, Kertas Strategi 9 mentransformasikan PLTV dalam rancangan Malaysia ke-11. Didapati terdapat 7 kementerian yang mengendalikan dan mentadbir institusi PLTV di negara ini, menyebabkan berlakunya pertindahan fungsi dan aktiviti serta peningkatan keperluan peruntukan kewangan yang besar. Sepatutnya penyelarasan fungsi kementerian dapat mengoptimumkan peruntukan bagi keperluan institusi PLTV dapat disediakan bagi menyahut gagasan UNESCO. Seiring dengan kenyataan oleh Kaprawi dan Azra'i 2009, Minghat et al. 2016, penggunaan sumber yang tidak lestari dan tidak dapat diaplikasikan dalam pengajaran antara punca PDP kurang bermakna. Berdasarkan laporan kewangan yang disediakan oleh BKP JTM 2017, setiap tahun JTM membelanjakan 10 juta bagi menampung keperluan penyelenggaraan peralatan dan fizikal bagi 32 buah LJTM di seluruh negara.
Peruntukan ini adalah amat kecil dan tidak mencukupi untuk menampung keperluan ILJTM dalam memastikan semua kerusakan peralatan dan kemudahan latihan dapat diselenggara dengan baik. Berdasarkan laporan pemeriksaan pegawai naziran, isu peralatan kemudahan latihan yang tidak dibaiki sentiasa dilaporkan dan menjejaskan proses PDP di ILJTM. Perkara yang sama disuarakan oleh para pelajar melalui maklum balas latihan yang dilaksanakan melalui aplikasi ESPEL pada setiap semester bulan Mac dan September, di mana kemudahan latihan mendapat skor paling rendah di bawah 4.0, iaitu tidak memuaskan. Jelas menunjukkan kesan-kesan isu kepimpinan yang tidak memahami konsep pelestarian dan kurangnya kreativiti dalam kalangan pelajar dan penggubal dasar telah memberikan masalah besar terhadap pelaksanaan pelestarian program PLTV di ILJTM. Masalah ini secara langsung menjejaskan kualiti tenaga kerja mahir yang disediakan oleh ILJTM kerana proses pengajaran dan pembelajaran serta penilaian terjejas. Seterusnya, kesan daripada isu kepimpinan dan isu kurikulum yang telah dikupas dalam latar belakang kajian telah memberikan masalah besar kepada perhubungan industri. Menurut Pavlova Magreta 2009, Minghat et al. 2014, Kaptuva 2015, salah satu sebab masalah hubungan industri antara institusi PLTV dengan majikan disebabkan pihak industri kurang berpuas hati dengan prestasi dan pencapaian dari segi kemahiran teknikal personel graduan PLTV kerana belum dapat memenuhi syarat kualiti kerja yang dikehendaki oleh majikan. Kurikulum PLTV tidak dapat menepati keperluan industri merupakan antara faktor mengapa pihak industri kurang berminat untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan institusi pendidikan seperti yang dilaporkan oleh UNESCO Univo 2016. Masalah reka bentuk kurikulum yang tidak selari dengan keperluan industri masa kini dan prasarana latihan yang tidak lestari dan tidak seiring dengan perubahan teknologi yang pesat berubah, ditambah dengan tenaga pengajar yang tidak mempunyai pengetahuan terkini berorientasikan perindustrian telah menjejaskan hubungan institusi PLTV dengan industri khususnya di ILJTM. Ini kerana dalam laporan JPK 2012 untuk memastikan pelaksanaan kualiti latihan kemahiran berada pada tahap yang baik, institusi PLTV perlu mempunyai hubungan yang baik dengan majikan dan industri. Kesimpulannya, hubungan institusi PLTV dan industri masih lagi lemah dan memerlukan masa untuk dipertingkatkan seperti yang dinyatakan oleh Kaprawi dan Azrawi 2010. Masalah keempat kelestarian PLTV di ILJTM adalah pembangunan kaki tangan yang tidak lestari. Transformasi program PLTV adalah cabaran bagi institusi latihan kemahiran awam untuk menyediakan graduan dalam kemahiran yang sesuai untuk abad ke-21 seperti yang dinyatakan oleh Hasan 2013, Saleh et al. 2015 dan Nam and Kim 2016. Seiring dengan pendapat Minghat 2016, MK 2018 bahawa pelajar adalah faktor penentu kepada kejayaan sebuah institusi PLTV yang lestari. Abang Minghat Yasin 2010, berbagai instrumen, kurikulum dan bahan telah dikembangkan untuk memudahkan penggabungan konsep pembangunan lestari dalam kurikulum PLTV. Namun, peranan khusus PLTV ini tidak disediakan dalam keperluan latihan persyarat dan pelajar PLTV. Menurut Majumdar 2009, Minghat 2014 dan Kobo 2021, kejayaan dalam membuat perubahan, amalan dan kompetisi pendidik di institusi PLTV agak kurang. Seterusnya, masalah terakhir dalam jaminan kualiti yang akan saya bentang pada petang ini adalah pelaksanaan akreditasi program PLTV adalah bagi dua agensi yang berbeza, menimbulkan keraguan pihak industri dan awam berhubung kualiti program serta sistem persijilan. Di samping itu, mobiliti pelajar bagi menyambung pendidikan PLTV di institusi di bawah akreditasi yang berbeza adalah terhad seperti mana yang dilaporkan oleh EPU 2015. Ini adalah di antara isu dan cabaran bagi masyarakat global, pembuat dasar, pentadbir dan para pengajar untuk mengoperasikan sumbangan yang dapat dibuat oleh PLTV dalam pembangunan lestari seperti yang dinyatakan oleh Corona 2005, UNESCO Univo 2010 dan Jailani et al. 2018. Oleh kerana terlalu banyak proses penilaian dan persijilan serta berlakunya pertindanan bidang tugas, maka berlaku beban tugas kepada para pengajar ILJTM dan kekeliruan kepada para pelajar, ibu bapa, masyarakat dan pihak industri. Keadaan ini juga menyebabkan pentadbir dan para pengajar PLTV di ILJTM tidak dapat memberikan fokus dan sebaliknya masih terperangkap kepada kepelbagaian persijilan yang menimbulkan pelbagai persoalan. Jelas menunjukkan kecelaruan dan ketidakfahaman pentadbir, penggubal dasar dan polisi serta para pengajar terhadap konsep dan matlamat kelestarian PLTV memberi kesan langsung kepada jaminan kualiti ke atas keluaran tenaga mahir dan separuh mahir di ILJTM.
Seterusnya adalah ringkasan kaedah analisis bagi kajian saya. Secara ringkasnya terdapat 5 objektif kajian, 5 soalan kajian dan ada 12 hipotesis. Untuk objektif kajian yang pertama iaitu mengenal pasti tahap amalan kepimpinan distributif, komitmen organisasi, kompetensi, kreativiti pengajar dan kelestarian PLTB dalam kalangan pengajar LGT. Dan ini adalah soalan kajian, ada hipotesis, alat statistik deskriptif, kekerapan peratusan dan min. Yang kedua objektif kajian saya iaitu mengenal pasti sama ada terdapat hubungan antara amalan kepimpinan distributif, komitmen organisasi, kompetensi dan kreativiti pengajar dengan kelestarian PLTB dalam kalangan pengajar LGTM. Dan ini adalah soalan kajian. Dan di dalam objektif kajian yang kedua terdapat 4 hipotesis, iaitu terdapat hubungan antara IB dengan DB. Alat statistik yang digunakan adalah analisis korelasi base. Objektif soalan kajian yang ketiga iaitu mengenal pasti sama ada terdapat pengaruh dalam kepemimpinan distributif, komitmen organisasi, kompetensi dan kreativiti pengajar terhadap pelaksanaan program PLTB dalam kalangan pengajar ILGT. Dan ini adalah soalan kajian. Dan di dalam objektif kajian yang ketiga terdapat 4 hipotesis, iaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara IB dan DB. Alat statistik yang digunakan adalah rekurasi berdata. Objektif kajian saya yang keempat adalah mengenal pasti sama ada terdapat hubungan dan pengaruh secara langsung dan tidak langsung amalan kepemimpinan distributif, komitmen organisasi, kompetensi dan kreativiti pengajar terhadap pelaksanaan program PLTB dalam kalangan pengajar LGT. Dan ini adalah soalan kajian dan terdapat 3 hipotesis dalam objektif kajian yang keempat dan alat statistik yang digunakan adalah analisis laluan Sam Amos. Dan objektif kajian yang terakhir iaitu mencadangkan model persamaan struktur kelestarian PLTB berdasarkan amalan kepimpinan distributif, komitmen organisasi, kompetensi dan kreativiti pengajar. Soalan kajian, adakah terdapat model persamaan struktur kelestarian PLTB pengajar berdasarkan amalan kepimpinan distributif, komitmen organisasi, kompetensi dan kreativiti pengajar mempunyai indeks padanan terbaik. Dan ini adalah hipotesis kajian saya yang terakhir yang ke-12. Dan alat statistik yang digunakan adalah analisis laluan Sam Amos. Seterusnya adalah definisi operasional bagi pembelian kelestarian PLTB, iaitu definisi bagi pembangunan lestari, pembangunan pendidikan lestari dan ada terdapat 5 indikator kelestarian PLTB iaitu prasarana latihan, bentuk kurikulum, perhubungan industri, pembangunan kaki tangan dan jaminan kualiti. Manakala alat pengukur yang digunakan adalah instrumen yang dibangunkan oleh Zainal 2015 berdasarkan kepada kerangka pembangunan pendidikan lestari Tibet di Malaysia oleh Minhat 2010 dan telah digariskan oleh UNESCO 2005. Masih lagi dengan definisi operasional bagi dimensi-dimensi di dalam kelestarian PLTB melibatkan prasarana latihan, kurikulum latihan, perhubungan industri, pembangunan kaki tangan dan yang terakhir yang kelima jaminan kualiti. Seterusnya adalah definisi operasional bagi kepemimpinan distributif. Dalam kepemimpinan distributif, penyelidik menggunakan 3 dimensi iaitu sokongan kepimpinan, kerjasama kepimpinan dan juga penilaian kepimpinan. Dan alat pengukur yang digunakan adalah instrumen yang dibangunkan oleh Hester Hortier 2009 iaitu Distributed Leadership Laboratory DLI. Seterusnya adalah definisi operasional bagi komitmen organisasi. Penyelidik menggunakan 3 dimensi iaitu normatif, efektif, berterusan. Dan alat pengukur yang digunakan adalah instrumen yang dibangunkan oleh May and Allen 2004, Continuous Effective and Normative Questionnaire. Seterusnya adalah definisi operasional bagi kompetensi. Penyelidik menggunakan 4 dimensi iaitu pengetahuan vokasional, kemahiran kefungsian, nilai, profesionalisme dan juga alat pengukur yang digunakan adalah model kelestarian Tibet berasaskan kompetensi yang digunakan oleh Kaprawi et al. 2019 dibangunkan oleh Zainal 2015 berdasarkan The Education for Sustainable Development Toolkit McCune 2002 dan Competencies for ESD Teachers Lewis 2008. Dan definisi operasional bagi pembeli upah yang terakhir iaitu creativity. Dan penyelidik menggunakan 3 dimensi iaitu kebebasan, motivasi, peluang. Dan alat pengukur yang digunakan adalah instrumen yang dibangunkan oleh ISO 2015 iaitu Creativity Fostering Teacher Behavior Index, CFT Index.
Ini adalah kerangka konseptual kajian saya. Seterusnya adalah berkaitan konseptual kajian saya itu terdapat 4 pembeli ubah tidak bersandar, iaitu kepemimpinan distributif, komitmen organisasi, kompetensi dan kreativiti pengajar. Manakala pembeli ubah bersandar pula ialah kelestarian PLTV. Kreativiti juga bertindak sebagai mediator. Pemilihan kreativiti sebagai mediator berdasarkan kepada saranan Baron and Kenny 1986. Dalam penulisan mereka bertajuk The Moderator Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research, Conceptual, Strategic and Statistical Consideration. Berdasarkan kepada surutan literatur juga, penyelidik mendapati beberapa orang pengkaji terdahulu menggunakan kreativiti sebagai mediator dalam kajian mereka seperti Bodla in Naim 2014. Seterusnya adalah teori-teori dan model yang penyelidik gunakan di dalam kajian ini. Untuk kelestarian, terdapat beberapa teori dan model yang digunakan oleh penyelidik dalam kajian ini. Teori 3 bulatan bersilang UNESCO 2005 merupakan teori utama dalam kajian ini. Berdasarkan teori ini, EHD mendorong 5 aspek dalam kelestarian pendidikan menurut UNESCO 2005. Iaitu yang pertama, sistem pendidikan yang relevan, iaitu pendidikan untuk pembangunan berterusan dalam menyediakan tenaga kerja mahir dari segi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai ke dalam kehidupan sosial dan cabaran ekonomi abad ke-21. Yang kedua, transformasi pendidikan, iaitu pendidikan untuk pembangunan berterusan dengan menggunakan cara pembelajaran yang inovatif, pengajaran yang berpusatkan para pelajar dan pelbagai gaya pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan rasa keadilan dan saling menghormati, iaitu pendidikan untuk pembangunan berterusan dengan membantu para pelajar memahami situasi dan pandangan. Yang keempat, membantu mengatasi perubahan iklim, iaitu pendidikan pembangunan berterusan dengan mempersiapkan para pelajar beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengatasinya. Dan yang kelima, membangunkan masyarakat yang mesra hubungan, iaitu pendidikan untuk pembangunan berterusan dengan melengkapkan pelajar dengan keterampilan untuk mesra hubungan dan membantu melestarikan atau mengembalikan kualiti kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. Dan seterusnya adalah model yang digunakan dalam kelestarian PLTV, iaitu saya menggunakan model kerangka pembangunan pendidikan lestari PLTV yang dibangunkan oleh Menghat dan Yasin 2010. Seterusnya, teori dan model yang digunakan dalam kepemimpinan distributif, saya menggunakan teori Splien 2006 yang dikembangkan oleh Harris 2014, itu teori kepemimpinan distributif. Untuk komitmen organisasi, saya menggunakan teori 3 komponen yang telah dibangunkan oleh Mia and Ellen pada tahun 1990. Ada 3 komponen: normatif, efektif dan berterusan. Bagi kompetensi, saya menggunakan model dynamic kompetensi ESD yang telah dibangunkan oleh Lewis and Bailey pada tahun 2008. Dan di dalam kompetensi juga, saya menggunakan model kompetensi iceberg yang dibangunkan oleh McClellan pada tahun 1993 dan dikembangkan oleh Hemekberg pada 2005. Untuk creativity, saya menggunakan 2 model, iaitu model creativity Amabel 1996 dan juga model komponen creativity Tropli yang dibangunkan pada tahun 2003. Seterusnya adalah metodologi kajian saya. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan tinjauan survei. Menurut Chua 2021 dan Gay et al. 2012, kajian kuantitatif bergantung kepada numerical data, di mana data dikumpulkan serta dianalisis untuk menerangkan, menjangka dan menjelaskan suatu fenomena. Populasi kajian adalah pengajar pendidikan latihan dan vocational di institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia. Lantikan skim jawatan pegawai dan penolong pegawai latihan vocational, grade didik vocational DV. Pemilihan populasi berdasarkan Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006, iaitu semua pengajar perlu lantikan sebagai PEP, pegawai penilai. Jumlah populasi seramai 2,358 orang pengajar PLTV di 32 buah institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia seluruh negara. Kajian rintis telah dilaksanakan di LP-MIRI, melibatkan 60 orang responden, manakala kajian sebenar nanti akan melibatkan 350 orang responden. Ini adalah kaedah persampilan. Pemilihan sampel dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada persampilan keberangkalian, iaitu kaedah persampilan berstrata, seterusnya persampilan kluster dan akhir sekali persampilan rawat muda. Teknik persampilan berstrata ini didapati sesuai untuk memperoleh sampel data dari jumlah populasi yang besar dan luas mengikut Oppenheim 2005.
Pemilihan sampel dilakukan secara berdasarkan kepada jenis analisis statistik yang digunakan serta jangkaan variasi di antara sampel dan dapatan. Menurut Cohen et al. 2018 dan Oppenheim 2005, pemilihan sampel harus mengambil kira faktor kos, masa dan mudah diakses. Di samping ketepatan sampel adalah lebih penting daripada berbanding sampel. Pada peringkat pertama, penyelidik membahagikan kawasan kajian iaitu ILJTM seluruh Malaysia mengikut zon yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Tenaga Manusia. Seterusnya, pemilihan LJTM bagi setiap zon dilakukan secara berstrata, kluster dan rawak muda. Jumlah pengajian yang terlibat dalam kajian ditentukan mengikut jadual penentuan sampel oleh Craig dan Morgan 1970. Daripada populasi 2,358 orang pengajar PLTV, hanya 327 orang pengajar yang diperlukan untuk sebagai sampel kajian seperti dalam skrin. Walau bagaimanapun, penyelidik akan menambah jumlah sampel kajian kepada 350 orang. Ini adalah bertepatan dengan saranan oleh Cohen et al. 2018, Robin 2014 dan Chris Ward 2014 yang mengatakan bahawa semakin besar sampel, semakin adalah lebih baik bagi mengelakkan ralat dalam persampelan, meningkatkan kepercayaan, menjaga keberangkatan suara selidik yang tidak dikembalikan, dan kajian yang melibatkan kaedah suara selidik sebaik-baiknya memerlukan sampel yang lebih besar. Seterusnya adalah instrumen kajian yang digunakan merupakan adaptasi sepenuhnya daripada instrumen yang sudah digunakan pakai oleh banyak pengkaji lepas dan mempunyai nilai kepercayaan yang tinggi. Walau bagaimanapun, penyelidik membuat kesahan muka dan kandungan bagi memastikan instrumen yang digunakan seperti yang asal. Penyelidik telah berjaya mendapatkan instrumen asal dan kebenaran daripada penyelidik yang membangunkan instrumen tersebut. Instrumen terbahagi kepada 6 bahagian, iaitu bahagian A merupakan maklumat demografi iaitu jantina dan tempoh perkhidmatan. Manakala bahagian B kelestarian ada 5 dimensi. Alat pengukur model kelestarian program TVET di College Vocational telah dibangunkan oleh Ahmad Zainal 2015 berdasarkan kerangka TVET Menghat dan Yasin 2010 ada 14 item. Bahagian C, kepimpinan distributif ada 3 dimensi. Alat pengukur yang digunakan Distributed Leadership Inventory DLI yang telah digunakan oleh Siva Kwan 2012 dan dibangunkan oleh Costa Haltia 2009 ada 23 item. Bahagian keempat, komitmen organisasi ada 3 dimensi. Alat pengukur Continuous Effective and Normative Questionnaire yang digunakan juga oleh Siva dan Kwan pada 2012 dan dibangunkan oleh May and Allen 2004 ada 18 item. Yang kelima adalah kompetensi, ada 4 dimensi. Alat pengukur yang digunakan model kelasian program TVET berasaskan kompetensi pengajar yang digunakan oleh Kaprawi et al. 2019 dibangunkan oleh Ahmad Zainal 2015 berdasarkan seluruh Sinwili 2008 ada 34 item. Dan yang terakhir, bagian ke-6 F, creativity ada 3 dimensi. Alat pengukur creativity fostering teacher behavior index, safety index pun digunakan oleh Jagil Apik 2018 dibangunkan oleh SOC dan bilangan item ada 15 dan jumlah item dan instrumen adalah 104. Ini adalah kepentingan kajian saya. Diharapkan kajian ini akan dapat memberi impak dalam pengembangan teori dan model kerana di akhir kajian akan terbentuk terhasilnya serta model kelestarian PLTV di ILJTM dan diharapkan kajian ini akan memberi input yang bermanfaat kepada pembuat dasar dan polisi TVET ataupun PLTV di negara kita. Dan yang paling penting sekali ialah kepada key person TVET itu sendiri iaitu tenaga pengajar PLTV. Ini adalah batasan kajian saya. Limitasi dan limitasi iaitu seperti saya nyatakan hanya melibatkan populasi kajian di 32 buah ILJTM seluruh negara yang berdaftar di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan Akta Nasda 652 sebagai pusat pertaulian Jabatan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan. Kemudian responden hanya melibatkan pengajar PLTV di ILJTM, grade latihan pegawai dan penerima pegawai latihan vocational DV. Dan cabarannya dari segi responden sama ada responden dapat memberikan atau menjawab soal selidik dengan tepat dan jujur dan diimbangi parameter kajian dipengaruhi oleh variabel luar atau majorita yang tidak ada di dalam kajian ini. Seterusnya pada petang ini saya akan bentangkan hasil daripada kajian ataupun kajian rintis yang telah dilaksanakan. Kajian rintis ini telah dilaksanakan atau dijalankan pada 30 Julai 2021 di mana dalam kajian rintis ini penyelidik telah memilih 60 orang pengajar PLTV di Institut Pelatihan Perindustrian ILP Miri secara rawat muda untuk menjawab soalan bagi kajian rintis.
Sesuai dengan saranan oleh CUA 2021, di mana pemilihan sampel kajian minimum 30 sampel. Pemilihan pengajar di LP Miri sebagai tempat pelaksanaan kajian rintis adalah berdasarkan kepada Azizi Yahya et al. 2007 bahawa kajian rintis perlu dilaksanakan dalam organisasi yang menepati kriteria sebenar subjek kajian. Pemilihan ini sesuai dengan saranan Muhammad Najib 2003 mengenai pemilihan sampel, iaitu beliau berpendapat bahawa kajian rintis seharusnya dilaksanakan di sebuah organisasi yang ahlinya menepati kriteria sebenar subjek kajian agar boleh dijadikan sebagai prototipe kepada kajian sebenar. Dalam kajian rintis yang telah dilaksanakan, penerangan telah pun diberikan kepada semua responden. Daripada 60 set suara selidik yang diterima, hanya 56 yang diproses kerana 4 set lagi tidak lengkap. Dengan menggunakan IBM SPS versi 26 data dianalisis dengan melihat kepada missing item terlebih dahulu, kemudian saya compute data mengikut variable dan dimensi. Daripada analisis descriptive frequency didapati bahawa responden paling ramai adalah lelaki, iaitu 58.9%. Itu mewakili 33 orang responden. Manakala perempuan 41.1% mewakili jumlah 23 orang responden perempuan. Pengalaman di bawah 10 tahun mendapat 35.7%, iaitu mewakili 20 orang, manakala pengalaman melebihi 10 tahun yang tertinggi iaitu 64.3% mewakili bilangan responden 36 orang. Seterusnya, analisis kebolehpercayaan dan kesahan. Bagi kesahan instrumen, saya telah mendapatkan, walaupun instrumen yang digunakan adalah instrumen yang sediada dan digunakan oleh kebanyakan pengkaji, walau bagaimanapun saya membuat kesahan muka dan juga kesahan kandungan daripada 2 orang pakar bahasa dan juga 2 orang pakar dalam bidang TVET. Untuk analisis kebolehpercayaan, daripada analisis yang dibuat didapati kesemua pembeli ubah, 5 pembeli ubah, iaitu pelestarian PLTV, kepimpinan distributif, kepimpinan organisasi, kompetisi dan konektiviti pengajar telah mendapat skor min yang tinggi, iaitu antara 3.67 ke 5. Dan skor yang paling tinggi, min komitmen organisasi 4.09 dan juga kreativiti 4.9. Yang terendah adalah kompetisi 3.76. Manakala untuk nilai alfa kerombak, semua pembeli telah mendapat skor lebih daripada 0.6, menunjukkan instrumen yang digunakan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu nilai alfa kerombak yang paling tinggi bagi pembeli ubah kepimpinan distributif dengan nilai alfa 0.875 dan yang terendah adalah kompetisi dengan nilai alfa kerombak 0.785. Seterusnya, analisis kajian rintis dengan melihat nilai KMO dan ujian Bartlett. Daripada analisis yang dibuat, kesemua pembeli upah yang telah dianalisis didapati bahawa nilai KMO telah melebihi daripada 0.5 dan nilai ujian Bartlett signifikan 0.00 yang lebih kecil daripada 0.5. Bermaksud faktor analisis boleh diteruskan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Mustal, Anda mendapatilah masa. Oke, baik, saya ingat saya persilakan dahulu Profesor Madya Dr. Sofia untuk laporan bab by bab ini kan, Dokter? Ya, okay, saya rasa bolehlah bab by bab. Oke, saya ikut saja. Oke, terima kasih Dr. Rosli. Saudara Mustal, boleh tunjukkan yang objektif tu? Ataupun kita bincang gitu saja lah. Saya nampak apa tu isu-isu yang ditimbulkan dalam penyataan masalah tu. Okey, yang semua tu bah yang dalam objektif kajian tu. Saya nampak apa yang dirungkai dalam perbincangan dalam latar belakang tu lebih kepada objektif kajian yang pertama, tapi objektif kajian yang seterusnya tu nak melihat dia punya hubungan antara variable tu bah. Yang seterusnya tu, okey, hubungan dan pengaruh tu kurang
bincangkan dalam bahagian penyataan masalah. Mengapa hubungan antara variable ni perlu diselidik ya, dan mengapa model yang akhir tu kan, jadi kajian yang terakhir tu kan, mengapa penting model ni dicadangkan. Okay, ini yang saya nampak kurang dirungkai dalam pernyataan masalah ni. Mungkin boleh ambil dari penulisan di bab 2. Di bab 2 adakah di bahagian kajian sorotan kajian lepas tu? Dari situ mungkin bolehlah di bawah sini. Sebab sebelum kamu terbitkan objektif kajian ni, mesti sebab-sebab dia mengapa diseritik semua tu kan. Apa nak cari hubungan, apa nak cari pengaruh, mengapa model ni perlu diterbitkan kan dari hasil kajian tu kan. Jadi pentingnya semua ni perlu dibincangkan dalam pernyataan masalah lah. Okay, satu lagi perkara tentang saya nampak tajuk kamu okey ya, sudah ditukar yang dalam proposal asal tu lain kan. Ya. Yang sekarang ni okey lah saya nampak. Satu lagi tentang definisi bah. Definisi tu saya nampak banyak perkara dimasukkan dalam definisi operasi tu. Beberapa perkara yang tiada kaitan dengan variable tu, IV dengan DV tu boleh dibawa masuk ke bab 2 lah. Boleh diintegrasikan ya. Ini dalam proposal lah, tapi apa yang ditunjukkan oleh Musta dalam slide ini okey. Tapi banyak perkara yang tidak berkaitan dengan variable tu dalam proposal asal tu dimasukkan dah. Jadi dia macam terlalu banyak benda dalam sana. Okey doktor, boleh. Ya. Dr. Rosli ada apa-apa yang perlu ya, saya serahkan kepada Dr. Rosli untuk yang Okey, terima kasih Dr. Sofia. Okey, hampir sama juga. Tapi pertama saya tengok tajuk dulu. Tajuk itu kan yang asal ni kan macam Dr. Sofia lah. Mula-mula saya pun lama mengambil masa yang lama untuk memahami dia apa semua. And then bila dalam slide tu okey. Cuma ada beginilah Mustal. Ini kita bincang santai saja. Jangan stres. Dia macam gini. Kamu punya pembentangan bagus. Slide kamu bagus, pembentangan kamu bagus, isu yang dalam pembentangan, isu penyataan masalah dalam pembentangan, skop apa semua bagus. Tapi bila dalam penulisan, dia macam gini Mustal. Ada dia jadi macam boleh cakap rojak juga. Banyak kamu campur bah. Bila banyak kamu campur, kadang-kadang dia terover. Jadi dia bila dia terover kan ada banyak benda yang tidak penting-penting tu dia masuk di situ. Tapi kalau mau kasih masuk boleh, cuma terus kaitkan dengan isu dengan masalah. Jadi baru nampak dia. Kalau enggak dia jadi sisipan ini dia macam dia menambah saya di situ. Tapi pembentangan saya tengok macam bagus. Mungkin setiap orang dia ada kelebihan dia kan, mungkin pembentangan dia bagus tapi penulisan dia agak kurang sedikit. Tapi saya tidak kata penulisan ini tak sangat teruk, cuma dia banyak dia punya bahan-bahan perasa di dalam dia nih, sampai menjadikan dia rasanya kan dia tidak ada satu rasa yang unggul macam gitu. Boleh paham kan maksud saya Mustal? Boleh. Alright. Oke. Kemudian saya nak komen di sini, saya ringkaslah saya punya komen. Latar belakang dengan penyataan masalah itu oke, cuma struktur kan dia balik. Dia kadang-kadang cerita itu dia datang balik. Macam dia harus berfokus. Bila kita mau tengok dalam isu, fokus kepada isu tersebut dan coba cari perkaitan isu tersebut dengan variable yang lain, khususnya variable utama kajian ini, ya. Jadi bila berfokus kepada itu dia nampak, oke. Jadi ada banyak benda-benda yang lain itu boleh diringkaskan, oke, dan boleh disemak semula. Penyataan masalah pun saya tengok macam itu, tapi penyataan masalah oke sedikit. Cuma di latar belakang kajian itu kan saya mengambil masa yang lama, macam mana benda ini kan untuk nampak lebih solid. Dia perlu distrukturkan semula. Ya, benda sudah ada.
Cuma macam mana mau strukturkan semula. Okey, itu yang pertama. Kemudian objektif kajian, betul apa yang Dr. Sofia cakap. Kebanyakan penulisan di dalam latar belakang kajian, di peringkat permulaan latar belakang kajian itu sudah menampakkan sejarah-sejarah. Okey lah, tapi jangan terlalu banyak sejarah. Sebab yang paling penting sejarah itu sejarah kita mau tengok apakah latar belakang isu dia. Baru bermula isu, mungkin 2-3 muka surat baru bermula isu apa semua. Dia lebih menghala kepada objektif yang pertama. So bila kita membina objektif, dia mesti synchronize dengan kita punya isu dengan masalah, which is berada di dalam latar belakang dengan penyataan masalah. Cerita dia mesti sama. Kalau kita nak kaji tentang objektif, dia kaji tentang apa nama dia tahap. Okey, kita tengok tahap. Kalau objektif dia tentang demografi, kita tengok demografi. Punya isu dengan masalah. Kalau hubungan antara variable, kita tengok hubungan dia macam mana. Okey, itu yang ada signifikan, tidak signifikan, korelasi rendah, korelasi tinggi. Kemudian di apa nama dia pengaruh pun macam gitu. Kita tengok mana satu yang memberi pengaruh yang besar kepada satu variable, mana satu yang tidak lagi dikaji pengaruh-pengaruhnya, dan sampailah ke tahap model. Adakah atau tidak model sebelum ini yang berkaitan dengan skop ini? Ada atau tidak sebelum ini? Dia dalam pembacaan saya terlalu sedikit. Terlalu sedikit kajian untuk melibatkan pelestarian Tibet di Malaysia. Okey, jadi itulah perlu ada satu keperluan. Dia kalau ada pun dia banyak sebab seperti yang saya terangkan tadi, di dalam Malaysia ni dia ada dua agensi yang mentadbir Tibet lah. Satu di bawah MQA, satu lagi di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Tetapi sepanjang pembacaan yang banyak ada di bawah MQA, tetapi yang di bawah GPK yang pure Tibet ini terlalu sedikit. Okey, baik. Itulah maknanya keperluan model itu ada. Tetapi cerita macam gini nih, dia harus sampai di peringkat itu tadi. Penyataan masalah dengan latar belakang. Dia ada tapi dia tidak berapa kuat di situ. Sebab kena tengok Mustal, objektif yang terakhir itu adalah core dia. Biasanya objektif terakhir itulah objektif yang utama. Kan, betul kan? Yang ya pakai emos yang pakai utama kan. So, biasanya paling utama itu yang paling kita nak tekan. Di situlah kita punya main point kita. Kalau kita punya senjata, itulah senjata terakhir kita yang paling bagus, yang paling hebat lah untuk kita keluarkan. Okey, so itu tiada. Dia lebih cerita dia banyak pasal di objektif yang pertama. So dia punya taburan dia tidak berapa lah. Okey. Kemudian saya tengok sesuaikan juga sebab kan kadang-kadang ada lari cerita dia di penyataan masalah itu. Ya, tengok balik definisi operasional kajian. Kalau dalam definisi operasional kajian itu adalah reka bentuk kurikulumnya, ada prasarana, ada hubungan industri, perancangan apa semua itu membentuk definisi operasional. So, kena tengok juga apakah masalah-masalahnya secara lebih tuntas lagi di situ. Ada, tetapi boleh tambah lagi ya. Okey. Kemudian bila tadi Dr. Sofia sebut yang pasal dia banyak bertumpu di objektif yang pertama saja. Jadi isu dengan masalah itu, jadi yang hubungan dengan pengaruh itu kurang, model itu kurang. Jadi saya boleh kata gap kajian ini dia ada tetapi dia kurang impact dia. Ya, dia kurang nampak. This is gap kajian. Sepatutnya yang objektif yang terakhir akhir-akhir itulah yang menjadi membuatkan gap itu nampak di sana. Tapi bila tiada, gap itu kurang. Bila gap itu kurang, signifikan ataupun kepentingan kajian itu kita tidak jelas di sana. Alright? Okey, itu pada model lah tu kan, Doktor. Ya, salah satu. Kemudian ini just school of thought saya. Objektif soalan kajian okey, tapi cuba tengok hipotesis kajian. Ya, hipotesis kajian kalau boleh ada slide-nya hipotesis kajian itu. Okey, tengok hipotesis kajian yang saya gariskan sini ya. Kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Mustal, kau pergi one by one mana kan? Ya,
Okey, tapi dalam copy analisis berganda. Apa maksud berganda di situ? Dia berganda ni kalau lebih variable, dua variable. Okey, dua variable independent lah kan pada satu dependent variable. Tetapi bila one by one, kadang-kadang nanti kita akan ditanya, ini bukan linear regression enggak atau tidak? Dalam objektif kita memang menggabung. Jadi tidak salah kalau kita menggabung ini. Ya. Dia menjadi, tapi kada bincang balik dengan supervisor macam mana. So sebabkan kadang-kadang ditanya, ini school of thought sebabkan tidak terdapat pengaruh signifikan amalan kepimpinan distributif itu IV terhadap kelestarian program itu DV. So 1 IV to 1 DV bolehkan dia jadi berganda? Kalau dia berganda di mana? Okey. Saya ada jawapan dia, tapi saya mau Mustal kau pikir dulu Okey. Satu doktor, bila saya gabung nanti, saya bimbang nanti salah satu IB itu tak signifikan. Betul. Itu sebab kamu akan guna stepwise nanti kan? Ya. Jangan risau. Bila you guna stepwise, tidak jadi, you ada guna enter lagi. You boleh guna enter method. Ya, enter method signifikan tidak signifikan dia cari. Tapi jangan risau. Kadang-kadang pelajar risau, dia punya kajian tidak signifikan, dia punya kajian signifikan. Sebenarnya signifikan atau tidak signifikan itu bagi saya nanti Dr. Sofia mungkin boleh betulkan. Bagi saya itu kita based on data kita based on data. Kalau kajian orang lain signifikan semua, tapi kita punya kajian tidak signifikan, jangan risau. Ya. Dan nanti pengkaji yang akan datang dia akan ada banyak advantage di situ sebab ada signifikan, ada tidak signifikan. Dia mau kasih kecil to cap tu. Ya. Sebab kajian orang lain tidak sama dengan kajian kita. Ya, itulah jangan risau. Saya pun kadang-kadang saya pening dengan pelajar. Dia mau signifikan saja kan, tapi dia punya dapatnya tidak signifikan. Saya kata kalau kamu ikut signifikan, kamu akan mungkin mengulang balik apa yang orang lain buat. Itu namanya redundancy di situ. So jangan risau apa semua. Tapi ini pikir balik ya. Kalau mau berganda, di mana multiple dia di situ? Ya, Okey. Mustal akan pikir balik itu ya. Okey. Alright. Kemudian kepentingan itu saya nampak tadi. Definisi operasional itu, ya ampun Mustal. Kasih parking dia di bab 2 lah Mustal. Definisi operasional ini dia perlu ringkas saja. Ya, dia perlu ringkas. Dia melihat kepada konsep itu operasional itu secara umum. Operasional itu secara umum. So, just sebut saja dia punya elemen, dimensi dia ataupun subcons dia. Yang lain itu parking lah sebab di bab 2 kamu ada buat konsep kan, definisi konsep kan, parking dia di sana, dia sesuai di parking di sana, ya, jangan parking di bab di dalam definisi operasional di bab 1 tuh, nanti dia akan jadi sangat-sangat bercelaru. Okey, jadi saya pikir Dr. Sofia untuk yang bab 1 itu ini sajalah yang demand dia bagi saya lah. Jadi saya serahkan balik pada Dr. Sofia. Ya, sama juga lah. Okey, terima kasih Dr. Rosli. Dalam bab 2 ni saya rasa saya tak banyak yang saya komen, tapi saya lebih kepada bab 3 ni. Bagaimana Dr. Rosli ya? Okey, silakan. Bab 2 ni saya rasa tiada masalah bagi saya. Betul. Boleh teruskan dengan bab 3. Bab 3 ni saya nak tanya lah bagaimana sebab instrumen ni akan didapatkan di seluruh Malaysia. Bagaimana penyelidik ni memastikan bahawa responden tu dia boleh menjawab item tu, cuma item 104 item tu dalam, adakah dia didapatkan satu kali saja ataupun beberapa dalam selang masa yang berbeza? Kalau dia nak jawab 104 item tu mungkin dia penat kan. Jadi bagaimana, apakah langkah-langkah yang diambil oleh penyelidik dan oleh Musa untuk mengelakkan yang responden ni bukan hanya dihantam saja, itu soal sendiri dia. Jadi apa measure yang kamu ambil untuk memastikan responden ni boleh jawab dengan bagus? Prof. Sebenarnya apa yang saya telah laksanakan semasa kajian ini sebelum responden menjawab, saya tak dengar orang ni. Boleh dengar? Okey, sekarang boleh dengar. Okey. Apa yang telah saya laksanakan semasa kajian ini sebelum
responden menjawab soal sedik yang saya telah edarkan. Saya telah bagi satu sesi taklimat kepada semua responden lah. Di dalam taklimat itu sudah terangkan kepada mereka dan minta mereka baca, dan sekiranya tak faham mereka akan tanyalah. Dan daripada apa yang saya dapati bahawa responden dapat menjawab keseluruhan item lah. Jadi untuk yang seluruh negara ni, apa yang saya akan buat, saya akan pergi zone by zone lah, dan saya akan buat satu taklimat secara online kepada semua pengajar-pengajar, dan saya dapatkan persetujuan daripada semua JTM sebab saya minta kepada setiap pengarah untuk jadikan ini sebagai kursus dalaman kepada semua kaki tangan. Jadi supaya saya dapat memberi satu penerangan yang jelas lah kepada responden lah sebelum mereka menjawab, sebab item soalan ada 104. Jadi saya cuba laksanakan. Okey, ini online Pak kan? Tapi akan secara online kan? Untuk yang kajian inti saya buat secara manual guna borang. Jadi untuk taklimat secara online lah. Oh, memang online lah, tapi tidak ditulis pada dalam proposal tu. Yang untuk kajian lapangan tu. Kajian lapangan tidak dinyatakan instrumen ini ditampilkan secara online. Ya. Boleh perlu dinyatakan dalam penulisan tu. Saya akan masukkan lah. Ya. Okey, satu lagi. Ada satu instrumen jadual, tapi saya tak ingat sudah ni. Jadual 3.5. Bolehkah tengok? 3.5. Satu lagi yang tempoh untuk menjawab semua soalan tu berapa? Berapa tempoh diberikan untuk satu semua komponen tu, semua variable tu? Kena tulis juga di sana tu. Okey, saya akan masukkan. Kalau berdasarkan kepada kajian rintis, dari kajian rintis tu berapa lama? Berdasarkan kajian rintis, saya bagi taklimat 30 minit, kemudian Q&A dalam 15 minit, dan mereka menjawab lebih kurang 30 minit. Jadi jumlah masa yang diperlukan tu dinyatakan ditetapkan dalam yang kajian lapangan tu lah. 75 minit tu kan. Dinyatakan dalam bahagian untuk kajian lapangan tu berapa masa ditetapkan. Ikut dari hasil kajian rintis lah kan. Okey. Satu lagi, ada satu, saya tak ingat apa variable tu. Dia punya laporan konstruk tu. Penyeliaan tu 3 item, tapi yang konstruk lain semua tu 10 item. Adakah Musa dapati dia punya akhiran tidak seimbang ni? Bolehkah menjejaskan dia punya dapatan lah? Instrumen yang mana satu? Saya tak ingat. Jadual 3.5. 35. Saya tak ingat tu variable untuk apa ni ya. Saya pun tak catat. Sebab saya dapati dia punya bilang item tu tidak jauh. Untuk kreativiti. Saya rasa lah, tapi saya tak ingat sudah ni. 3.5 tu. Saya boleh share. Ada yang 10 item, bahkan yang lain tu 10 item. Tapi ada satu konstruk tu, 3 item saja tu. Minimum 3 item lah, tapi dia tak macam konstruk lain tu dia jauh bahkan dengan yang konstruk yang 3 item ni kan. Nanti Musa carilah adakah dia memberi kesan terhadap hasil kajian ni. Ya, yang macam bukan ini, yang ni bukan. Ada satu variable yang 10-10 tapi tiba-tiba dia 3. Okey, tapi nanti saya simak, Prof. Nanti saya semak balik lah. Okey, nanti akan adakah bilangan item yang tidak seimbang ni memberi kesan terhadap hasil kajian ni. Nanti kalau dia tidak memberi kesan, dapatkan sokongan literatur lah untuk menyokong ni ya. Okey, bilangan item yang saya punya instrumen ni saya ada minta, walaupun saya menggunakan instrumen sedia ada yang digunakan pakai, tapi
tapi saya dah dapatkan juga daripada pakar lah yang dalam bidang pimpinan TPET. Ada 2 orang pakar dah sembang dan mereka mengisahkan Ustaz, saya tidak dengar. Sorry, boleh kah? Kuat sikit. boleh dengar Prof? Sekarang boleh, kasih tekat sikit. Okey, untuk saya punya instrumen ni, saya telah minta, walaupun instrumen ni sedia ada yang digunakan oleh pengkajian lepas. Untuk 5 variable ni, kepimpinan, distributif, komitmen organisasi, kelestarian, PLTV, kompetisi pengajar dengan kreativiti ni, saya telah mendapatkan kesahan kandungan daripada 2 orang pakar lah. Oh ya, kesahan tu tiada Musa. Dia punya kesahan ni tiada dalam proposal kamu, tidak disertakan. Kami tidak saya tak nampak tu kesahan tu. Saya tunjuk dalam saya tunjuk dalam skrin. Okey. Ni. Boleh nampak Prof? Di sini. Tapi dalam proposal dia ada kan? Yang telah disemak bah? Tak ada. Mungkin tidak disetarkan. Nah, okey, yang ni okey lah sebab disahkan oleh, kalau disahkan oleh pakar, okey lah, expert ni okey lah. Okey. Tapi saya rasa dalam proposal ni saya tak nampak ni. Okey, satu lagi, muka surat 132, saya tak tahu 2192 ni 2198 ni dari mana ni ya? Muka surat 132. Cuba tengok muka surat 132. Itu silap Prof, 2358. Ya, itu silap kan? Silap 2358 bukan 2. Itu saya heran tu. Okey, ada buat ke analisis faktor tu? Tidak kan? Tak buat sebab saya menggunakan sebab ni instrumen diambil kan? Betul. Sebab tapi dinyatakan pula dalam penulisan kan? Saya akan keluarkan nanti. Yang keluarkanlah sebab tidak dibuat kan? Ya. Ataupun ceritalah analisis faktor ni tidak dibuat sebab apa-apa. Okey, nyatakan di situ Saya akan ulas semula. Ya. Okey, saya rasa ya. Adakah responden tu diberikan apa-apa galakan untuk supaya dia boleh menghabiskan 104 item di dalam masa 75 minit ya? Ini penting sebab kita tak mahu nanti responden ni dia main hantam saja. Okey, untuk masa buat kajian rintis, saya ada sedia makan minum lah dengan souvenir lah. Souvenir lah. Motivasi. Saya rasa perlu tu untuk mengalahkan mereka. Cuma makan minum take away je lah. Masing-masing boleh dapatkan dan boleh sambil menjawab lah. Ya, penting tu supaya betul-betul dia jawab betul. Ya. Okey. Okey, Dr. Rosli boleh, saya rasa Dr. Rosli sambung lah. Saya rasa itu saja. Ya. Okey, terima kasih ya Dr. Sofia. Okey, banyak persamaan dia, tapi saya ingin tambah saja apa yang tidak sama situ. Yang pertama, apabila mungkin perlu tambah sedikit lah, sebab dalam reka bentuk kajian, apabila kita menerangkan tentang reka bentuk kajian, kita mesti bermula daripada peringkat yang paling umum, peringkat yang paling asas ataupun dasar yang membentuk kepada reka bentuk kajian itu. So, ada pendekatan metodologi yang perlu kita nyatakan secara ringkas dulu di sana ya. Oke. Contohnya adakah ini positivis kah, interpretif kah, lepas itu baru dia pergi kepada kuanti, kuali, experimental, non experimental design, macam gitulah. Ya, jadi cerita itu dia berkembang daripada atas. Ya, baru nampak reka bentuk dia sebenarnya. Kita jangan mulai daripada tengah-tengah. Kalau Mustal kau pergi terus kuanti, kuali, apa cerita yang sebelum tu? Sebab dia ada cerita sebelum itu. Ya. Dia sambil satu apa dia? Sorry. Terus pergi apa yang dibuat. Terus pergi apa yang dibuat. Nanti dia biasalah kalau macam pergi rumah mentua kan sebagai salam dulu apa semua kan. Jangan terus Okey, itu satu. Kemudian cuba pergi tengok kluster ini saya nak take note muka slide kamu 35. Okey. So saya mau tanya nih kan. Okey, ada 3 jenis atau 3 strata pesampaian di sini. Rawak strata, rawak cluster dengan akhirnya rawak. Okey, no problem. But tengok you Musta kau kena justify.
Saya tidak cakap prosedur ini salah. Oke, bagi saya oke. Tetapi the proses itu ada kurang, bukan ada kurang. Boleh bukan dipertikai, akan disoal nanti. Antara dia, ada banyak, tapi antara dia. Sebab bila kau dapat yang ini, mungkin kau dapat yang lain-lain juga. Punya ini. Contoh, 30 buah institut latihan, ya, Jabatan Tenaga Manusia ini kan. Oke. So populasinya 2358. Oke, itu daripada data. Alright, no problem. So ada 5 zone. Oke, no problem. Oke. Contoh, wilayah utara dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kah? 9 lah dia punya dia punya institusi. Ya. Baik. Daripada 9 itu dipilih 3. Nah, apa asas pemilihan 3 itu? Nah, kalau macam wilayah tengah tu ada 5, kamu pilih EDTC Shah Alam tu. Kenapa ambil 1 saja? Apa sebabnya? Saya dah baca satu artikel mengatakan kita boleh gunakan untuk percentage. Okey. Ya. Sebelum so, percentage 30% daripada wilayah utara. Okey, betul. Sebelum percentage tu dia ada satu lagi step. Ada satu step. Okey. Katalah paling contoh yang paling senang lah kan. Wilayah Borneo lah. Ada 6. Ya. Ada 6, Bintulu, KK, Sandakan, Samarahan, Miri, Labuan. Ada 6. Ya. So ada 6 tu. So daripada 6 ni kenapa Mustal pilih ILP KK dengan Bintulu saja? Kenapa yang tidak ambil sikit-sikit atau sebahagian itu dari kenapa tidak ambil yang 4 lagi itu untuk mencukupi dia? Kenapa mau ambil 2? Apa istimewanya 2 ini? Bagaimana dipilih 2 ini? Maksud saya tu bagaimana dipilih 2 itu tadi daripada 6 tadi? Untuk pilih 2 tu saya guna rawak, saya buat cabutan. Cabutan. Okey. So proses cabutan itu kadang-kadang orang tanya, adakah parameter untuk semua sampel itu homogen, sama parameternya? Maknanya sampelnya sama. Sampelnya memang homogen. Betul? Betul. Okey. Sebab semua sampel 2358 ini adalah pegawai dan penolong pegawai latihan vocational yang didaftarkan di bawah Akta Kemahiran Kebangsaan 2006 sebagai pegawai penilai. Semua sama. Semua sama. Okey, kalau ada homogeneity itu apa semua itu just okey. Okey, tapi the proses itu kena tengok balik, tengok macam mana. Memang dia akan melengkapkan peratus itu. Ya. Contohnya daripada 696 di wilayah utara, dia akan menjadi berapa itu? Ya, di wilayah untuk wilayah utara itulah. Kemudian barulah ada Rawak. Rawaknya 247 kemudian ya. 247 ini bagaimana dapat 247 Mustal? Campur yang ni 114 68. Okey. Baik. Dan begini, apabila kita buat proses macam ini memang nampak baguslah. Tetapi dia juga nampak boleh memerangkap kita kena tahu proses itu. Itu saya kata proses itu penting. Saringan daripada 696 pergi ke 247 seolah-olah kalaulah kluster Rawak itu Rawak kluster itu dibuang, still pakai Rawak muda masih boleh tangkap, masih boleh dapat lagi. So di sini maksudnya di sini apa kepentingan Rawak kluster? Sebab kan jumlah Rawak kluster dengan Rawak muda sama. Betul ya? Betul nggak Mustal? Betul. Betul. So kalau saya tutup Rawak kluster, saya pergi Rawak muda saja, boleh atau tidak? Boleh, cuma saya berpegang kepada pendapat Cohen lah. Okey, betul. So sebaiknya nilai yang di Rawak kluster itu, ya ada pendapat yang mengatakan dia mesti lebih tinggi daripada di Rawak muda. Sebab di Rawak muda ni kita select lagi daripada Rawak kluster tadi. Jadi 3 tapisan itu dia akan pergi 696, mungkin contohlah 400 lah di Rawak kluster. Bila 400 di Rawak kluster mungkin jadi 247 di Rawak muda. Itulah saya cakap tadi.
Okey. Kenapa pilih 3 daripada 9 itu? Contoh macam gitu. Okey, baik. Alright. Jumlah akhirnya saya tidak masalah sebab you akan guna Morgan apa semua. Okey, kemudian ini school of thought juga. Mungkin saya tidak bertanya, tetapi panel yang lain mungkin panel luar akan bertanya. Dari segi memang betul kamu ada buat data analisis dia dari segi dia punya KMO, Bartlett test, tapi tidak buat factor analysis. Okey. Dan bila tidak buat factor analysis, tapi kamu buat proses itu adalah ada dia validity dia ada. Ya, reliability dia ada. Cuma di situ perlu strong nanti untuk kesahan itu. Sebab saya tengok taburan item dia tidak bukan mestinya sekata, tetapi berapa item untuk DV kajian? Berapa item untuk DV kajian? Kalau ada di dalam slide itu. Ada 14. 14. Okey. Paling besar punya item membentuk di variable mana? Ya 30 lebih gitu. 3 kompetensi. So, nanti mungkin boleh ditanya, adakah kompetensi ini lebih besar lagi DP peranan daripada DV tadi? Sebab dia banyak. Mungkin ada school of thought macam gitu. Jadi kena sedia. Ya, kena sedia. Satu lagi mediator variable, pakai mediator bahkan untuk yang ini. Mediator variable. Okey, mediator variable yang dipilih adalah creativity. Bukan, apa nama dia? Creativity. So, kenapa creativity jadi mediator? Ada jawapan? Ada Mustad? Apa pandangan? Sebab saya berdasarkan kepada penulisan Baron and Kenny lah. Okey, Baron and Kenny. Apa Baron and Kenny cakap? 1986 yang menyatakan dia faktor akibat dan juga berdasarkan kepada surutan-surutan literatur yang lepas menyatakan kreativiti ini sesuai sebagai mediator telah terbukti sebagai mediator penuh. Sebenarnya kan Baron and Kenny itu datang kemudian. Ya, sebab dia teknikal saja. Yang paling penting itu surutan literatur dan research gap kamu di sana. Itulah sebabnya kamu meletakkan creativity itu sebagai mediator variable. Ya, kalau tidak dia boleh jadi independent variable, dia boleh jadi dependent variable. Okey, tetapi apa asas untuk meletakkan dia sebagai mediator variable? Di situ Baron and Kenny dia cuma yang proses selepas itu, tapi yang sebelum itu kena tahu. Ya, dia bukan main simply saya letak macam gitu. Okey, tapi Mustaq saya rasa kau ada jawapan, tapi kau kena baiki jawapan itu ya. Okey. Ini tipikal PhD ini mesti pada basilat. Ini baru ada doktor, dulu ada master kan. Okey, ini tidak buat fight analysis sama komen saya dengan Dr. Sofia. CFA. Okey. Kamu tidak buat factor analysis kan? Untuk kajian rintis tak buat. CFA. Nanti bila kajian sebenar akan buat. Okey. Tapi kamu full adaptation daripada instrumen lain kan? Betul. Tapi kamu klaim kamu guna CFA. Kamu ada guna CFA kan ni? Kamu guna CFA dalam rintis bukan? Kamu cakap sini untuk kajian sebenar. Validity. Dalam validity kamu ada cakap kamu ada tulis sana kamu guna CFA. Di validity, di kesahan item. Muka untuk surat apa? Untuk kajian sebenar tu, Doktor. Untuk kajian sebenar. Saya mau cerita pasal CFA untuk kajian sebenar. Oh, mungkin masa ni MU kalah ini kan, itulah saya mungkin saya terbaca lain. Okey. Berapa? Sebab saya ada dua kontra di sana. Kamu tidak buat factor analysis tapi kamu klaim buat CFA di dalam rintis. Itu saya bingung sekejap. Okey, apa? Alright. So, nanti dulu. Ada satu lagi. Siapa nama orang ini ya? Saya cari dulu orang ini ya. Nama dia kejap. Harap-harap saya jumpa dengan cepat orang ini. Dia bermula dengan perkataan S. Kejap, saya cari di rujukan lah senang. Sebab saya particular tengok rujukan juga. Paling senang saya tengok rujukan di bab 3 inilah.
Oke. Mana S ini? Oke. Siapakah Safinas Maulud? Di dalam bab 3 ini siapa Safinas Maulud? Safinas ni dia adalah dia telah buat kajian di peringkat PhD. Alright. Bagi sekejap tajuk kajian dia kalau saya tidak silap lah. Okey. Hubungan itu kan? Alright. Hubungan antara kecerdasan emosi dan kepikiran. Okey. Tapi kamu quote dia, kamu ambil, kamu set dia punya metodologi di dalam bab 3. Okey. Saya banyak rujuk dia, Doktor. Okey, beginilah. Untuk metodologi dalam bab 3, walaupun itu asas, basic saja, descriptive analysis sekalipun, ambil daripada scholar. Scholar metodologi. Bukan scholar, bukan orang yang sudah buat PhD, tapi scholar metodologi. Ya, kalau kamu guna ini dalam interpretasi skor min tadi kan, tinggi, rendah, sederhana kan, so buang dia ni, carilah yang metodologi punya orang. Okey. Paling dekat dengan kamu si Chua lah, Chua Yan Piao itu kan, paling dekat lah. Gitu. Jadi jangan bagi rujukan, itu dah saya kata sini, rujukan perlu bersifat autentik sebab dia mesti orang method, ya. Okey. Saya pergi kepada reference, kena cek balik reference kamu sebab penulisan reference kamu, cara menulis rujukan di dalam bahagian rujukan dengan di dalam bab 1, bab 2, bab 3 itu ada banyak kesilapan juga. Itu boleh dibaiki, itu just formatting saja. Okey. Dan kesalahan ejaan itu ada juga sana sinilah. Ini biasa orang kalau orang KB ini kan mesti ada kesilapan ejaan ini kan. Dapat ada kesalahan ejaan kan. Sebab saya cek satu-satu ayat ke ayat kan, jadi adalah kesalahan ejaan dari sana sini. Itu biasa itu. Saya pun ada dulu. Ya. Bila orang teknikal mengayat ni tukang terbalik, Doktor. Itu yang penting. Ya, tapi ayat kamu kadang-kadang sangat bagus. Kadang-kadang saya berulang, kadang-kadang banyak campur-campur lah. Tapi overall is okay lah. Tapi jangan cepat puas hati sebab benda ini you kena polish juga. Sebab kalau tidak dia akan jadi defect. Benda yang kecil-kecil ini akan jadi defect. Benda yang kecil-kecil ini akan menyebabkan kelemahan itu makin nampak. Okey? Baik, itu saja bab 2 tu tadi saya mau sentuh tentang ada banyak situ, tapi kamu boleh baca, dia tidak juga berapa ini, cuma perlu inilah itulah kupasan dia, tambah lagi sedikit lah kupasan ini, kena lebih sedikit lah. Cuma saya mau tambah satu sajalah. Yang penting di sini, yang lain itu penting juga. Setiap objektif kajian itu perlu disorot. Ya, jangan tinggalkan dia. Terutama objektif yang utama itu. Ya, jangan selesaikan objektif yang di bawah dia yang biasa-biasa tuh, yang fokus. Kamu mesti tahu, fokus kajian kamu ialah apa, objektif yang mana satu. Ya, secara umumnya makinlah ke bawah itu makinlah besar, makinlah penting objektif itu, dan itu perlukan banyak sorotan literatur. Barulah kita the body of knowledge itu berkembang. Dan disitulah kekuatan kamu dalam bab 2. Bila kau kasih keluar ini, semua institut di bawah itu institut latihan itu kan merujuk, poli merujuk, institut teknik akan merujuk. Benda-benda macam itu sebab kekayaan sorotan literatur kamu, objektif demi objektif, terutama objektif utama tu, di situ ada. Jadi memang laku keras. Ya, ini bab 2 ini nanti. Jadi itu saya Dr. Sofia, daripada saya bab 2 dan bab 3 serta rujukan saya kembalikan pada Dr. Sofia. Saya tidak ada apa-apa lagi. Hanya itulah dalam saya nampak dalam teks tu dia punya rujukan tu, format menulis rujukan tu dia nanti cek balik silap, dia ada silap lah tu. Ya. Rujuklah format yang UMS punya tu. Ya. Bagi kau format si Mustalnya format Mustal nama dia.
Saya punya reference ni, Prof. Sebab saya guna penulisan Mendele, bila saya cite dia banyak lari lah. Oh iya. Dia Mendele dia banyak lari sebab kita di universiti ini kita untuk tujuan bergraduat untuk penulisan tesis itu dia perlukan gaya penulisan UMS. Memang pelik lah, memang pelik satu-satunya yang memang pelik, tapi kita kena reda lah dengan sistem. Okey, boleh. Saya akan convert saja daripada Mendele itu. Okey. Ada dia susunan saya betul. Okey. Saya rasa tidak apa-apa. Tahniah lah saya ucapkan pada Saudara Mustal. Nanti kami akan email kepada urus setia nanti report kami dan keputusan nanti boleh terus berhubung dengan Puan Ramlah lah. Ya, kalau anulah yang pentingnya reportnya. Ya, di situ perbaiki. Tetapi PD ini just overall saja ya. Dia akan lebih mendalam lagi masa praviva nanti. So jangan nanti anggap masa praviva saya tidak ditanya dengan soalan ini. Rupanya mungkin dia akan masa PD tidak ditanya, masa praviva mungkin akan ditanya. Sebab barangkali di peringkat awal dia menjadi satu kesalahan kecil. Tetapi di peringkat sudah praviva dia dianggap sebagai satu yang kesalahan yang boleh jadi major sudah. Jadi mungkin apa yang tidak disentuh pada hari ini di peringkat praviva nanti dia akan disentuh sebab peringkat praviva ini dia lebih detail lagi. Ya. Itu learning process ya. Oke, secara umumnya alhamdulillah sampai ke tahap ini dan boleh membentang pada hari inilah. Semoga apa yang Saudara Mustal buat menjadi inspirasi kepada rakan-rakan yang lain. Dan juga saya rasa penyelia Anda pun boleh senyum. Saya dengan Dr. Sofia pun boleh senyum sebab kami tidak berapa pening untuk membaca lah. Oke. Jadi Dr. Sofia ada yang mau tambah? Tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lagi. Iya. Oke. Terima kasih ya Dr. Rosli. Iya sama. Jadi tahniah nih Mustal, ini tahniah bersyarat ya Mustal. Tahniah bersyarat. Oke. Jadi kena itu dulu lah. Perbaiki. Jangan cepat puas hati, jangan cepat ini tengok satu-satu apa semua. Tapi way itu sudah ada. Ya. Benda itu sudah ada situ ya. Oke, itu saja daripada saya Saudara Mustal. Saya ingat tidak apa-apa lagi bahkan. Ya. Terima kasih kami kesempatan ucap terima kasih kepada Prof. Maria, Dr. Sofia Abdullah atas komen-komen yang diberikan dan juga Dr. Rusli atas komen yang membina dan banyak yang perlu saya perbaiki lah. Dan juga kepada supervisor saya Prof. Maria, Dr. Khairuddin yang banyak membantu saya lah, insyaAllah. Saya akan perbaiki kelemahan yang telah disebutkan tadi lah. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah, insyaallah. Oke. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay strong semua. Kita berakhir di sinilah ya. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Tanya, Cek. Terima kasih. Terima kasih semua. Boleh ya sudah. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.